Salam sejahtera. Kami dari Grup 5 akan membentangkan dokumentari tajuk nombor 7, iaitu Hilangnya Budi di Media Sosial. Nama saya Lee Ji Hong dan nombor matrik saya adalah 10 DE22F1022. Selamat pagi, nama saya Namindra Satnakumar. Nombor kad matrik adalah 10 DE22F1072. Nama saya Tan Ji Ping, nombor matris 10 DE22F1009. Nama saya Yu Kai Jun, nombor matrik saya adalah 10 DEP22F1001. Nama saya Syarmai Saraisara, nombor matrik 10 DE21F1018. Media sosial kini menjadi medan utama perbualan dan perkongsian pendapat. Namun, ia juga menjadi platform di mana budi bahasa semakin dilupakan. Apakah yang menyumbang kepada fenomena ini? Bagaimanakah ia memberikan kesan kepada masyarakat? Dan apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Dokumentari ini akan melihat secara mendalam 3 objektif utama, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada hilangnya budi bahasa di media sosial, kesannya terhadap perpaduan masyarakat serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Ada 4 faktor utama yang menyumbang kepada hilangnya budi bahasa di media sosial. Pertama, anonimitas. Ramai pengguna media sosial berasa lebih bebas untuk menulis perkara yang kasar apabila mereka tidak dikenali. Kedua, kebebasan bersuara tanpa kawalan. Pengguna seringkali salah faham tentang konsep kebebasan bersuara dan ini menyebabkan mereka menggunakan kata-kata yang tidak beradab. Faktor ketiga ialah pengaruh budaya luar. Media sosial global memperkenalkan kita kepada budaya yang mungkin tidak menekankan nilai kesopanan seperti yang kita amalkan di Malaysia. Faktor terakhir ialah kurangan kesedaran tentang etika digital. Ramai pengguna masih belum memahami pentingnya menjaga adab ketika berkomunikasi di alam maya. Hilangnya budi bahasa di media sosial mempunyai 4 kesan utama. Pertama, ia mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Penggunaan bahasa kasar menyebabkan persengketaan yang tidak sepatutnya antara kaum dan individu. Kesan kedua ialah penurunan moral dalam kalangan generasi muda. Remaja yang sering terdedah kepada bahasa kasar akan mula menganggapnya sebagai norma. Kesan ketiga ialah kesukaran untuk membina komunikasi yang sihat. Perbualan di media sosial yang penuh dengan sindiran dan hinaan menjadikan diskusi yang membina hampir mustahil. Kesan terakhir ialah kerosakan reputasi individu dan organisasi. Kes-kes viral sering kali menyebabkan kerosakan imej yang sukar diperbaiki baik bagi individu maupun syarikat. Pihak Keselamatan Awam Arab Saudi menasihatkan umat Islam supaya tidak terpengaruh dengan iklan palsu yang menawarkan perkhidmatan haji di media sosial. Antara perkhidmatan yang dijanjikan menerusi iklan berkenaan adalah seperti perkhidmatan menunaikan haji bagi pihak lain, penyediaan dan penagihan haiwan korban untuk jemaah haji dan perkhidmatan pengangkutan. Pihaknya juga berkata, sebarang urusan mengenai perkara berkenaan boleh dilakukan melalui laman web rasmi projectadahi.org atau platform elektronik rasmi lain seperti platform Ihsan atau cawangan-cawangan yang bertauliah. Mereka ikutlah algoritma, mereka akanlah membuat analisis terhadap tindak laku seseorang pengguna dan mereka akan push konten yang mereka rasa bahawa konten itu pengguna itu berminat. Tetapi yang paling penting ialah pada zaman ini, one speaker, saya rasa itu penting, itu perkara yang serius betul. Saya rasa
pada zaman ini yang paling penting ialah memang ada konten yang kita, kandungan yang kita tidak berminat ataupun tidak kita suka yang dipush oleh social media kepada kami. Jadi yang paling penting pertama untuklah generasi muda, bagaimana kami mendidik mereka supaya mereka tahu bagaimana buat tapisan. Dan sebagailah dewasa, itu juga merupakan tanggungjawab kita sendiri untuk pastikan bahawa apabila kita nampak kandungan yang tidak seronok ni, biarlah kita buat laporan. Apabila kita, dan jugalah tanggungjawab kita untuklah mendidik anak-anak kita supaya lebihlah celik digital. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Kurangnya 35 terbunuh di tenggara Benin berhampiran sempadan Nigeria pada Sabtu selepas sebuah depo bahan api meletup. Dalam insiden pada pukul 9.30 pagi waktu tempatan itu, puluhan mayat dilaporkan rentung di tapak kejadian. Menteri Dalam Negeri Benin, Alassane Zaidou, memaklumkan antara mangsa yang dikenal pasti adalah termasuk 2 bayi. Jelas beliau, punca kebakaran dipercayai akibat bahan bakar seluduk. Setakat ini, 20 mangsa dirawat di hospital, termasuk beberapa individu dalam keadaan serius. Sementara itu, video tular di media sosial memaparkan kepulan asap hitam menjulang ke udara selain orang ramai bertempiaran lari menyelamatkan diri. Saran tidak menularkan ketidakpatuhan peniaga terlebih dahulu di media sosial sebelum membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup atau KPDN. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata, pihaknya berdepan kesukaran menjalankan siasatan kes yang ditularkan sebelum ini kerana banyak bukti sudah dihapuskan oleh peniaga terbabit. Oleh demikian, beliau berkata adalah lebih baik aduan terus disalurkan kepada KPDN terlebih dahulu dan pihaknya memberi jaminan akan menyiasat setiap laporan yang diterima termasuk mengenakan tindakan kepada individu yang melanggar undang-undang. Azman berkata KPDN mengalu-alukan aduan daripada orang ramai sekiranya terdapat bantuan yang ingin diketengahkan membabitkan ketidakpatuhan peniaga. Beliau berkata demikian ketika mengadakan Walkabout Ops Pantau 2024 bagi memantau harga barangan di Anjung Syawal Presin 3 di Putrajaya pada 24 Mac. Terdapat 4 langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Langkah pertama ialah memperluas pendidikan etika digital, terutamanya di sekolah. Generasi muda perlu diajar cara-cara yang betul untuk berkomunikasi di alam maya. Langkah kedua ialah platform media sosial harus lebih tegas dan menguatkuasakan peraturan. Ini termasuk memberi amaran dan sekatan kepada pengguna yang melanggar garis panduan etika. Ketiga, perlu ada lebih banyak kempen kesedaran yang menggalakkan kesopanan di alam maya. Kempen ini boleh dianjurkan oleh NGO atau pihak kerajaan untuk mendidik masyarakat. Akhir sekali, keluarga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka tentang adab dan tanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Wah, sekolah kita akan mengadakan karnival kekawanan pendidikan khas. Serina, bolehkah kamu membantu saya mendapatkan maklumat tentang bahan terbuang? Boleh. Kita boleh dapatkan banyak maklumat melalui internet. Kita juga boleh mempromosikan produk kita melalui internet. Perhatikan situasi di sebelah. Apakah yang kamu faham tentang internet? Internet ialah rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain. Serina, saya ingin mencari maklumat berkaitan bahan terbuang melalui internet. Bolehkah kamu membantu saya? Boleh. Sebelum itu, kamu perlu mengetahui etika penggunaan internet secara berhemah. Antara penggunaan internet secara berhemah termasuklah yang pertama, layari laman web yang bermanfaat sahaja. Contohnya, bila awak nak mencari maklumat tentang bahan terbuang, awak cari maklumat tentang bahan terbuang sahaja. Awak jangan cari benda lain, benda yang tidak bermanfaat.
Yang kedua, tidak menyebarkan berita palsu dan tidak pasti. Contohnya, bila awak ada dapat maklumat daripada WhatsApp, daripada Telegram, dalam internet, lepas tu awak nak sebarkan, awak nak bagi tahu kat kawan-kawan awak, awak tak perlu buat macam tu, okey? Sebab awak tak tahu maklumat itu benar ataupun palsu. Yang ketiga, tidak menggunakan internet dan media sosial sebagai medium pertelingkahan. Contohnya, bila awak marah pada seseorang, awak jangan marah dia di dalam Instagram ke, dalam Facebook ke. Awak tulis perkataan-perkataan yang tak elok di dalam tu sebab awak marah kat dia. Yang keempat, tidak mencuri data dan menggodam maklumat individu lain. Awak jangan buat macam tu, okey? Nanti boleh dikenakan tindakan dan mungkin juga awak boleh kena tangkap. Yang kelima, tidak mendedahkan maklumat peribadi dalam laman web yang diragui. Awak jangan suka hati memberikan nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya ke dalam laman web yang awak tidak pasti. Yang terakhir, tidak memuat turun dan menduplikasi bahan tanpa kebenaran. Sebagai contoh, jika awak ingin install game tu free, tak ada masalah, awak boleh install terus. Jika game tu perlukan keizinan, awak kena minta kebenaran dahulu sebelum awak nak install. Baiklah, itu tadi 6 etika penggunaan internet secara berhemah. Awak perlu amalkan. Sekian dulu daripada Cikgu Isha. Jumpa lagi di lain masa. Dalam dunia yang semakin digital, budi bahasa tetap relevan dan penting untuk keharmonian masyarakat. Dengan usaha bersama antara pengguna, platform media sosial dan kerajaan kita boleh mengembalikan nilai-nilai kesopanan dalam perbualan di atas talian. Sebagai masyarakat yang maju, kita semua perlu memainkan peranan dalam menjaga perpaduan dengan menggunakan media sosial secara beretika dan bertanggungjawab. Dalam era digital ini, media sosial seringkali digunakan tanpa memikirkan adab dan budi bahasa. Dokumentari ini mengupas 3 aspek utama, iaitu faktor-faktor yang menyumbang kepada hilangnya budi bahasa, seperti anonimitas dan kurangnya etika digital, kesan negatif termasuk perpecahan masyarakat dan kerosakan reputasi, serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini, seperti pendidikan etika dan penguatkuasaan peraturan di platform media sosial.